kenapa barang kemas tidak sesuai untuk dijadikan sebagai pelaburan? Saya Amirullah bin Ma'zuki merupakan Master Dealer Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas. Pengarang buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat, dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi saya ni anak buah ataupun anak murid kepada Tuan Mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam ini saya ingin berkongsi tajuk yang sentiasa orang tanya. Orang sentiasa tanya, mana lagi untung? Mana lagi untung nak simpan dalam bentuk barang kemas ataupun nak simpan dalam bentuk pelaburan ni, emas-emas pelaburan, dinar, dirham, dinar emas ataupun barang kemas. Jadi yang ni lah orang tanya selalu. Nah, saya dah berulang kali dah, maksudnya dah banyak lah. Kalau jumpa customer perempuan, mereka selalu bertanya apa beza barang kemas dengan gold bar dinar. Mana lagi untung? Mana yang patut saya simpan? Jadi tuan-tuan yang berkenan Allah Ta'ala kena tahu apa tujuan kita simpan emas-emas tersebut. Ya, andai kata kita simpan emas tu, kita beli emas tu, tujuan dia adalah untuk kita berhias. Ya, maka ini adalah sesuai kita beli di dalam bentuk barang kemas, emas 916 tersebut. Sebab apa? Tujuan kita adalah untuk berhias. Jadi untuk perhiasan perlu beli barang kemas. Nama lagi barang kemas kan? Jadi barang kemas adalah untuk perhiasan. Jadi tak kisahlah dalam bentuk rantai ke, dalam bentuk gelang ke, dalam bentuk cincin ke, itu adalah emas perhiasan. Kalau tujuan kita untuk berhias, teruskan beli barang-barang kemas. Namun, kalau tujuan kita adalah untuk pelaburan, barang-barang kemas tidak sesuai. Sebab apa? Sebab ada 4 sebab. Ada 4 sebab kenapa barang kemas tidak sesuai untuk pelaburan. Nah, kalau tujuan beli adalah untuk perhiasan, maka barang kemas adalah yang terbaik. Namun, kalau beli untuk pelaburan, barang kemas bukan pilihan yang sebaiknya. Namun, yang terbaik ialah di dalam bentuk gold bar macam ini. Dalam bentuk gold bar, inilah yang paling sesuai sekali untuk pelaburan. Dan kenapa barang kemas tak sesuai? Saya akan terangkan 4 ciri. 4 ciri kenapa barang kemas tidak sesuai sebagai pelaburan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Tuan Mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i di dalam buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat. Jadi tuan-tuan pun boleh rujuk buku yang ditulis oleh Tuan Mentor pada muka surat 152 sehingga 155 berkaitan dengan kenapa barang kemas tidak sesuai untuk dijadikan pelaburan. Jadi tuan-tuan, ramai orang dia nak menyimpan, dia rasa dia akan rugi dalam menyimpan barang kemas ni. Sebab apa? Untuk jangka masa panjang, kita sekarang ni kalau kita nak menyimpan, kita nak untung kan. Jadi antara dua untung, kita nak mana lagi untung? Barang kemas, kita simpan barang kemas untung. Kita simpan dalam bentuk gold bar dinar pun untung. Jadi kita nak untung yang mana? Untung semata-mata untung ataupun yang lebih untung. Jadi semestinya lah kita ni kalau manusia biasa, kita akan pilih mana yang lebih untung. Mana yang lebih untung. Jadi malam ni saya ingin bongkarkan kenapa barang kemas tidak sesuai sebagai pelaburan. Jadi pertama sekali, harga per gram lebih mahal. Emas 916 ni harga per gram dia lebih mahal dibandingkan dengan emas 999. Jadi ini apa yang diberitahu oleh Tuan Zulkifli Syafi'i lah. Sebab apa? Harga barang kemas lebih tinggi berbanding dengan emas pelaburan kerana harganya mengikut persatuan pekedai emas. Dan beza dia, harga yang ditetapkan rata-ratanya ialah 10% hingga 15% lebih mahal berbanding dengan emas pelaburan sama ada dalam gold bar ataupun dinar. Jadi boleh tinjau di mana-mana kedai, dan apabila berlaku GST lagi, macam dulu berlaku ada GST kan. Jadi barang-barang kemas ni dikenakan GST. Namun untuk gold bar ataupun dinar tidak dikenakan apa-apa GST. Ya. Jadi nak bagi tahu apa? Kemudian bandingkan. Jadi boleh tinjau di kedai-kedai emas untuk pengesahan. Kemudian bandingkan dengan harga emas pelaburan sebagaimana dijual oleh syarikat seperti Public Gold ataupun Kijang Emas, iaitu Maybank. Jadi harga per gram untuk barang kemas ni lebih tinggi berbanding dengan emas-emas jenis gold bar ataupun dinar.
Itu adalah yang diberitahu oleh Tuan Zulkifli Syafi'i. Okey. Yang seterusnya ialah kos upah yang dimanipulasi. Ya. Antara perkara yang mudah memahamkan kaum wanita berkaitan dengan untuk mana lebih untung, golba ataupun dinar, ialah berkaitan dengan kos upah. Jadi untuk barang kemas ni, kos upah dia berbeza-beza mengikut kedai dan berbeza-beza mengikut desain-desain emas tersebut. Tak. Kalau desain tu biasa-biasa, kos upah dia rendah. Mungkin RM10 setiap gram. Kalau kita beli 10 gram, maksudnya upah dah 100. Kalau desain lagi pelik, maka dia akan jadi RM20 per gram ataupun RM30 per gram. Jadi ini menunjukkan kos upah boleh dimanipulasi oleh mana-mana syarikat, oleh mana-mana pekedai. Dia boleh manipulasikan harga upah emas tersebut. Andai kata harga emas turun, dia boleh naikkan kos upah. Andai kata harga emas tinggi, dia boleh turunkan kos upah supaya harga emas tu tetap juga tinggi. Jadi tuan-tuan fikir Allah Ta'ala, sebab itulah barang kemas ni tak sesuai. Sebab apa? Kos upah boleh dimanipulasikan. Tak. Mana-mana kedai dia boleh meletakkan kos upah mengikut diri dia sendiri. Sebab apa? Dia tidak tertakluk kepada mana-mana peraturan. Tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang ataupun tak tertakluk kepada mana-mana peraturan. Jadi kedai-kedai ni dia boleh charge emas tu, desain-desain emas tu mengikut apa yang dia nak pun. Dia nak naikkan, boleh naikkan. Dia nak turunkan, dia boleh turunkan. Sebab tu kos upah boleh dimanipulasikan. Namun untuk golba dinar, untuk golba ataupun dinar, kos upah tidak boleh dimanipulasikan dan kos upah dia sangat-sangat rendah. Tuan-tuan, ini adalah 21.25 gram. 21.25 gram, kos upah dia hanya RM20 sahaja. Jatuh RM10. Jatuh RM10 atas 1 gram. Jatuh RM1 atas 1 gram. Di 21 gram, kurang RM1 untuk 1 gram. Namun untuk barang kemas, 1 gram dah jatuh RM10 ataupun RM20. Kalau 20 gram ni, maka kos upah sahaja memakan sehingga RM200 hingga RM400 kalau barang-barang kemas. Jadi tuan-tuan, sebab itulah untuk pelaburan, keuntungan lebih banyak apabila kita menyimpan di dalam emas-emas golba ataupun dinar, tidak di dalam bentuk barang kemas. Sebab apa? Barang kemas ni, kos upah dia boleh dimanipulasikan oleh mana-mana pekedai-pekedai emas tersebut. Dan yang ketiga ialah semakan harga sangat lambat. Harga emas dah turun banyak dah, tetapi dia melambat-lambatkan untuk menurunkan harga emas tersebut. Kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, harga emas tak berubah lagi. Walaupun harga semasa rendah, tetapi mereka ni letak harga lebih tinggi lagi. Jadi semakan harga lambat. Sebab apa? Pekedai-pekedai ni, ingat tuan-tuan, emas ni dia tidak ada harga kawalan. Emas tidak ada harga kekawalan yang mana dia boleh menetapkan semua pekedai-pekedai emas dengan satu harga sahaja. Tak ada. Sebab tu emas ni dia boleh manipulasikan dari segi semakan harga tersebut. Semakan harga emas setiap syarikat berbeza-beza. Ada yang cepat menurunkan harga emas turun, dia turunkan terus. Namun kebanyakan pekedai-pekedai emas ni, apabila harga emas turun, dia tidak menurunkan harga emas. Malah dia melambat-lambatkan untuk turun harga emas tersebut sehingga berminggu-minggu baru dia turunkan harga emas tersebut. Namun syarikat yang terbaik, contoh syarikat Public Gold tuan-tuan. Syarikat Public Gold adalah satu-satunya syarikat yang paling banyak sekali membuat semakan harga emas. Setiap 20 minit tukar harga. Setiap 20 minit tukar harga mengikut harga semasa. Dan bayangkan tuan-tuan, setiap 20 minit tukar sekali, maksudnya dalam satu hari, harga emas Public Gold berubah sebanyak 72 kali. Andai kata harga emas turun, harga emas Public Gold akan turun. Andai kata harga emas naik, maka harga emas Public Gold naik. Andai kata harga emas statik, maka harga emas Public Gold statik. Namun ia akan berubah setiap 20 minit, 20 minit, 20 minit, 20 minit. Sejam 3 kali. Tak, 24 jam berubah sebanyak 72 kali.
Jadi sebab tu bagus kita simpan dalam bentuk gold bar dinar, tambah-tambah lagi bersama dengan syarikat public gold. Sebab apa? Semakan harga dia berlaku dengan sangat kerap. Dan yang keempat tuan-tuan, yang paling besar sekali, yang paling ketara sekali berkaitan dengan perbezaan barang kemas dan juga gold bar dinar, dan kenapa barang kemas ni tak sesuai untuk pelaburan dan gold bar dinar ni sesuai untuk pelaburan, ialah poin yang keempat. Apa dia? Spread value. Spread value tuan-tuan. Jadi spread value ni untuk barang kemas tuan-tuan, untuk barang kemas spread value dia sangat-sangat tinggi. Dia boleh pergi 20 hingga 40%. 20 hingga 40%. Namun untuk gold bar dinar ni dia hanya 6 hingga 9% sahaja. Tuan Syukur Hashim sentiasa memberi perumpamaan macam ni. Andai katalah tuan-tuan memulakan simpanan dalam bentuk barang kemas. Andai kata tuan-tuan memulakan simpanan di dalam bentuk barang kemas 50,000 pada tahun 2010. Andai kata pada tahun 2010 tuan-tuan menyimpan barang kemas 50,000 dan gold bar dinar pun harga 50,000. Selepas 10 tahun, iaitu pada tahun 2020, barang kemas yang berharga 50,000 sebelum ni menjadi 100,000. Gold bar dinar yang sebelum ni 50,000 menjadi 100,000 juga. Tengok dari nampak sama. Namun apabila kita nak jual, kita tengok mana lebih untung. Jadi barang kemas ni harga dia 100,000. Apabila kita nak jual, andai kata kita ambil spread value sebanyak 25%, maka apabila kita jual, kita akan dapat 75,000 sahaja. Sebab apa? 25,000 tu dimakan oleh spread value tu. Jadi kita dapat 75,000, yang mana keuntungan kita dalam masa 10 tahun ialah 25,000. Dan untuk gold bar dinar ni apabila kita nak jual, andai kata kita nak jual, spread value dia kita ambil sebanyak 7%, maka apabila kita jual harga 100,000, kita akan dapat 93,000. Dalam tempoh masa 10 tahun, keuntungan untuk gold bar dinar ni ialah 93, ataupun keuntungan untuk gold bar ni 43,000. Bayangkan tuan-tuan, kita bermula dengan 50,000 barang kemas, 50,000 gold bar dinar. Selepas 10 tahun apabila dijual, barang kemas hanya keuntungan dia 25,000 sahaja. Namun untuk gold bar dinar, keuntungan dia mencecah 43,000. Beza hanya bentuk sahaja. Beza hanya jenis emas sahaja. Yang ni 916, yang ni 999. Apabila dijual, yang ni untung, tapi gold bar dinar lebih untung lagi. Sebab tu tuan-tuan, untuk pelaburan jangka masa panjang, jangan simpan di dalam bentuk barang kemas. Namun simpanlah di dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Sebab apa? Apabila kita nak jual nanti, spread value dia sangat-sangat nipis, sangat-sangat rendah. Jadi boleh faham tuan-tuan apa yang saya bagi tahu ni. Sekali lagi saya ulang, sebab apa? Topik berkaitan dengan spread value ni kita perlu faham betul-betul. Tuan Syukur Hashim sentiasa bagi tahu apa? Andai kata kita memulakan simpanan pelaburan kita, andai kata kita memulakan simpanan emas kita dalam bentuk Allahumma salli ala Muhammad. Tuan Syukur Hashim sentiasa bagi tahu apa? Kalau barang kemas kita simpan bermula dengan 50,000, selepas 10 tahun nilai dia 100,000. Untuk gold bar dinar pun sama, kita memulakan dengan 50,000, selepas 10 tahun nilai dia 100,000. Perbezaan dia di mana apabila kita nak jual nanti, dia ada spread value. Spread value untuk barang kemas 20 hingga 40%, dan andai katalah kita ambil 25%, maka apabila kita jual dengan harga semasa 100,000, kita jual, kita akan dapat 75,000, yang mana keuntungan dalam tempoh masa 10 tahun, kita akan dapat RM25,000. Namun untuk gold bar ataupun dinar ni, apabila kita jual, nilai semasa 100,000, apabila kita jual, kita ambil spread value dia 7%, maka apabila kita jual, kita dapat 93,000, dan keuntungan dia ialah kita akan dapat 43,000. Permulaan yang sama, jual pada tahun yang sama, namun untuk barang kemas, keuntungan hanya 25,000. Namun untuk gold bar dinar, keuntungan dia 43,000. Nampak tak tuan-tuan? Hanya berbeza jenis emas saja, yang ni barang kemas, yang ni gold bar dinar.
keuntungan sangat-sangat berbeza. Yang ni hanya 25,000 sahaja. Namun untuk gold bar dinar keuntungan dia 43,000. Jadi tuan-tuan, buatlah pilihan yang bijak. Mana emas yang paling sesuai untuk kita jadikan pelaburan-pelaburan kita. Jadi tuan-tuan, nak memulakan simpanan emas dengan public gold, mudah sahaja. Macam mana cara dia? Tuan-tuan hanya perlu daftar akaun sahaja. Untuk pendaftaran akaun percuma, tidak ada apa-apa bayaran yang dikenakan dan tuan-tuan boleh kontak mana-mana dealer public gold. Dan sebaiknya ialah dealer di bawah G100 Network, iaitu di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Bagi tahu dia, saya nak memulakan simpanan emas bersama public gold, hanya bagi detail-detail tuan-tuan saja untuk pendaftaran. Selepas sahaja tuan-tuan buat pendaftaran, maka tuan-tuan akan diberikan PG code. PG code ni ialah nombor ahli. Tuan-tuan ahli keberapa, penyimpan emas keberapa dalam public gold ni. Selepas tu tuan-tuan boleh memulakan simpanan emas serendah RM100 ataupun 1 gram, ataupun mengikut bajet yang tuan-tuan ada. Selepas simpan, kalau kita simpan dalam account gap, kita akan accumulate. Kita simpan lagi, simpan lagi, simpan lagi. Andai kata dah cukup 6 gram, maka kita boleh keluarkan emas gold bar sebanyak 5 gram. Jadi 1 gram emas tu kekal duduk dalam account gap kita, 5 gram kita boleh keluarkan fizikal. Kenapa perlu ada 1 gram dalam account tu? Supaya account kita kekal aktif selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, mulakan simpanan emas bersama public gold, mudah, murah, patuh syariah. Mudah beli atas talian, murah boleh mula dengan RM100 atau 1 gram, dan patuh syariah bersandar kepada emas-emas fizikal. Jadi tuan-tuan, jangan bertangguh-tangguh di dalam membuat simpanan. Sebab apa? Simpanan yang pertama lah yang paling susah sekali. Ayuh mulakan segera, boleh WhatsApp saya akan bantu tuan-tuan memulakan simpanan yang pertama. Ayuh kukuhkan keuangan kita dengan membuat simpanan emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.